Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat menyambung pembelajaran kita. Pada pelajaran yang lepas kita telah mempelajari iaitu mengenai bahagian hukuman bagi orang yang melakukan zina, iaitu muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan ni iaitu yang telah berkahwin, kemudian ghairu muhsan iaitu yang belum berkahwin. Hari ini kita nak sambung iaitu cara pelaksanaan hukum iaitu rejam dan sebat. Sebelum tu saya dah terangkan pun tentang rejam dan sebat. Tajuk ini sebenarnya amat berat untuk pelajar semua, jadi saya tak perlu menerangkan lebih mendalam, sekadar kita baca saja yang di atas saja. Okey. Jadi pada hari ini kita sepintas lalu sajalah. Jadi orang yang melakukan zina muhsan ni yang telah berkahwin direjam oleh orang ramai sehingga mati dan disaksikan oleh pihak berkuasa. Batu yang digunakan sederhana besar, tak dilakukan tempat terbuka. Baik. Ini hukuman rejam bagi orang yang melakukan zina yang telah berkahwin, muhsan. Sebat bagi ghairu muhsan disebat dengan rotan. Perkataannya rotan, bukan benda lain. 100 kali sebatan yang sederhana. Hukuman tidak boleh dilakukan pada masa pesalah sedang sakit, nifas, hamil, cuaca terlalu panas atau sejuk. Pukulan atau sebatan itu tidak boleh dilakukan pada satu-satu anggota badan saja, tapi dilakukan pada beberapa anggota supaya tidak berlaku kecederaan pada anggota tersebut. Jadi kalau kita buat rumusan, bahagian hukuman bagi pelakuan zina ada dua, rejam dan sebat. Baik, kita sambung lagi iaitu mengenai bagi cara pelaksanaan sebat. Yang seterusnya, cara pelaksanaan sebat itu dilakukan apabila melakukan sebatan hendaklah dielak daripada memukul tempat berbahaya yang boleh membawa maut seperti tengkuk, dada, kemaluan, muka dan sebagainya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh." Artinya apabila memukul seseorang dari kamu hendaklah ia menjauhkan daripada memukul muka. Yang disebat tidak boleh diikat atau digari semasa hukuman berjalan. Yang disebat tidak perlu ditanggalkan bajunya kecuali jika pakaiannya tebal. Hendaklah dibuka dan dikenakan pakaian yang nipis supaya tidak terhalang rasa sakit. Makruh dilakukan sebatan dalam masjid, bahkan haram jika boleh mendatangkan kekotoran. Baik, ini cara-cara melakukan hukuman sebat bagi penzina ghairu muhsan. Baik, zina ni hubungan seks antara lelaki dan perempuan yang tiada ikatan pernikahan sebenarnya adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Islam dan boleh menurunkan darjat sebagai seorang kemanusiaan. Kerana apa? Kerana kita ni manusia, kita terikat dengan undang-undang. Kita bukan binatang. Binatang dia siapa-siapa je kahwin. Dia tak ada undang-undang. 3, institusi perkahwinan akan rosak kalau tak ada lagi kalau berlaku zina saja, maka orang tidak mahu berkahwin lagi. 4, menolak syariat pernikahan. 5, memutuskan silaturahim. Apabila berlaku zina ni sebenarnya banyak permasalahan berlaku. Di antaranya adalah putus saudara antara bapa dan anak, mak dan anak, dan juga seperti anak luar nikah pun masalah juga. Yang keenam, mencemarkan nama baik keluarga. 7, haram lagi berdosa besar. 8, merosakkan nasab keturunan. 9, mengundang kemurkaan Allah. 10, menyebarkan penyakit berjangkit. Kalau ditanya apakah kesan buruknya perlakuan zina, zina itu adalah perbuatan dicela, perbuatan itu menurunkan darjat manusia, institusi perkahwinan rosak, menolak syariat, dan yang kelima, memutuskan silaturahim. Cukuplah 5 saja. Jadi kita sambung pembelajaran kita pada hari ini iaitu mengenai had liwat. Liwat ini pengertian dia, liwat adalah persetubuhan yang dilakukan dengan memasukkan zakar lelaki pada kadar hasyafahnya, kepalanya, ke dalam dubur lelaki, homoseksual, atau dubur perempuan yang bukan isterinya. Okey ya. Ini pengertian bagi perlakuan liwat, memasukkan zakar ke dalam dubur. Liwat merupakan perbuatan terkutuk yang dilaknat oleh Allah seperti berlaku pada zaman Nabi Lut. 2, dubur kemaluan belakang. Jadi binatang pun tak buat perbuatan ni. Jadi hukum liwat itu sebenarnya melampaui batasan, melebihi. Jadi dalil larangan liwat
Bismillahirrahmanirrahim. Atatuna dzukrana minal alamin wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Surah Asy-Syu'ara ayat 166 dan 165. Baik, patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu, melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu? Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas keinginan kebanyakan hayawanan. Maknanya melampaui batas daripada haiwan. Ini ayat ini sebenarnya khusus pada kaum Nabi Lut yang mana telah melakukan hubungan seksual. Walau bagaimanapun hukum itu tetap ada sampai sekarang, iaitu hukumnya haram. Liwat ini terbagi kepada dua hukum, iaitu orang yang melakukan, orang yang kena liwat. Yang meliwat al-fa'il, yang melakukan. Muhsan, ghairu muhsan. Muhsan ini yang sudah berkahwin, ghairu muhsan yang belum berkahwin. Hukumnya adalah direjam sampai mati, sama juga seperti had berzina. Dua, ghairu muhsan disebat 100 kali dan dibuang daerah dengan kadar 2 marhalah. Marhalah ini iaitu 2 tempat daerah selama setahun. Yang kena liwat pula maf'ul bih, muhsan ataupun ghairu muhsan, dah kahwin ke belum kahwin ke, dibuang daerah selama setahun. Bagaimanakah cara pelaksanaan hukuman liwat tersebut? Pelaksanaan hukuman orang yang melakukan liwat: 1. Direjam sampai mati, atau 2. Dipancung dengan pedang, 3. Diruntuhkan dinding rumah ke atasnya, atau 4. Dicampak dari atas bukit, gunung atau dari tempat tinggi. Ini cara nak membunuh orang yang melakukan liwat, ya. Kemudian pelaksanaan hukum bagi orang yang kena liwat, ya, disebat serta dibuang daerah selama setahun. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, iaitu yang pertama sekali kita pelajari hari ini, iaitu cara pelaksanaan hukum bagi orang yang melakukan zina, iaitu rejam dan sebat. Kemudian caranya telah diterangkan bagi orang yang merejam. Kemudian apakah kesan buruk dia. Kemudian kita belajar iaitu pengertian liwat. Kemudian kita tengok bahagian liwat, hukum dia iaitu muhsan dan ghairu muhsan, orang yang meliwat dan orang yang kena liwat. Kemudian cara pelaksanaan hukuman liwat tersebut. Jadi kalau dia mendatangi haiwan, iaitu dia merogol binatang, itu bukan perbuatan liwat sebenarnya tu. Itu tak tahu nak sebut apa. Jadi untuk itu setakat ini saja dahulu. InsyaAllah sambung pada masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.